Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita semua yang bertanya tentang PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Katanya, sama nggak bang PKP dengan PKPB? PKP kan sampai 12 Mei yang untuk fasa keempat nih. Jadi PKPB ni apa pula? Apakah kita bisa membuat pergerakan seperti biasa? Apakah kita bisa keluar seperti biasa? Okey, bagaimana penjelasannya? Layan ni dulu. Baiklah teman-teman semua, seperti yang kita tahu bahawa semalam itu 4 Mei itu sudah masuk di Malaysia ini, iaitunya PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Itu diberikan hanya kepada sektor perkhidmatan yang dibenarkan dengan perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Jadi perlu kita bezakan di sini bahawa PKP itu adalah Perintah Kawalan Pergerakan yang akan berakhir pada 12 Mei nanti, dan apakah itu berlanjut atau tidak itu kita tunggu saja nanti pengumuman dari Kerajaan Malaysia. Sedangkan PKPB ini adalah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dimulai daripada semalam ya. Jadi ada beberapa kelonggaran yang diberikan semasa PKPB ini. PKPB ini masih dalam PKP, tapi bukan bermakna kita boleh membuat pergerakan sesuka hati kita. Mungkin kita mau beramai-ramai datang ke Jabatan Immigration Malaysia kan, jangan. Karena ada beberapa peraturan yang mesti kita jalani. Apalagi bagi teman-teman yang sudah mulai kerja, ada beberapa sektor yang dibenarkan bekerja dan ada SOP yang perlu dilakukan oleh teman-teman semua. Ada SOP yang perlu kita patuhi. Kalau kita lihat semalam itu di berita atau di radio pun kita dengarkan bahawa itu kereta-kereta yang masuk ke wilayah Kuala Lumpur itu sudah semakin ramai. Mudah-mudahan kereta yang masuk itu adalah orang-orang yang bekerja. Sedangkan bagi kita semua warga atau semua rakyat yang ada di Malaysia ini, tak kisahlah warga negara Malaysia, warga negara asing, termasuk Indonesia, itu mesti patuh dan taat kepada PKPB ini. Jadi kalau kita lihat, semalam itu adalah update daripada Majlis Keselamatan Negara, itu berkenaan dengan status terkini COVID-19 di Malaysia, yang mana kes baharu itu ada 55, jumlah kes itu ada 6,353, jumlah kematian 105, kes sedang dirawat 1,764, kes sembuh harian 71, dan jumlah yang discharge itu 4,484. Jadi dengan PKPB ini kita tetap mesti menjaga jarak, itu dinamakan dengan social distancing, penjarakan sosial. Kita lihat di sini, ini saya ambil dari Astro Radio News. Ini ringkasan pelaksanaan PKPB bermula 4 Mei semalam. Hampir semua aktiviti ekonomi akan dibenarkan beroperasi secara terkawal dan berhati-hati bermula 4 Mei kecuali bidang yang sukar dikawal penjarakan sosial. Yang kedua, restoran pun boleh dibuka semalam 4 Mei dengan mengamalkan penjarakan sosial dengan sesuai yang SOP telah ditentukan. Nombor 3, majikan dinasihat laksana waktu kerja anjal, elakkan ramai pekerja dan dalam waktu yang sama. Yang keempat, bagi sektor awam, petugas digalakkan bekerja dari rumah kecuali tugas yang memerlukan keberadaan di pejabat. Jadi, semasa PKPB ini ada pekerjaan-pekerjaan yang boleh kita lakukan dan ada pekerjaan yang tidak boleh kita lakukan. Ada yang bertanya, "Bang, saya kan duduk di Kuala Lumpur dan sementara saya bekerja di Selangor. Apakah saya bisa untuk datang ke Selangor?" Jadi ini aktiviti yang boleh dilakukan selama atau semasa PKPB ini. Di sini yang boleh adalah semua sektor ekonomi dibenarkan beroperasi ikut SOP-nya. Yang kedua, sektor pengangkutan awam seperti bas, LRT, MRT ikut SOP. Selepas itu ada sukan outdoor, tiada sentuhan badan dan perhimpunan ramai, larian tidak lebih 10 orang, golf,
kayuhan basikal, jogging. Jadi ini adalah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan semasa PKPB ini ya. Dan sekarang kita lihat pula yang mana aktiviti yang tidak boleh dilakukan. Yang atas ni aktiviti yang dibenarkan, ini lebih dibuat dalam semacam ayat ya. Sedangkan yang di bawah ini aktiviti yang tidak dibenarkan, ada majlis sosial, kemasyarakatan dan kebudayaan. Di sebelah ini ada perjalanan rentas sempadan negeri, juga tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan hadir bekerja dan pulang semula ke rumah sendiri sahaja. Dan perjalanan untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri tidak dibenarkan. Jadi bagi teman-teman yang memang tujuan merentas negeri, merentas sempadan, itu dibenarkan kalau untuk tujuan hadir bekerja. Jadi kalau kita memang bekerja merentasi sempadan, kita siapkanlah dokumen-dokumen ni. Apakah kita surat keterangan kita bekerja atau apa-apalah yang diperlukan. Mungkin ini teman-teman lebih banyak tahu tentang ini ya. Karena apapun bukti kita sebagai bekerja di suatu tempat itu teman-teman lebih tahu. Jadi itu siapkan saja. Jadi kalau kita lihat yang ini lebih rinci lagi ya. Ini adalah senarai aktiviti yang dilarang. Ini bisa kita lihat di sini. Tapi saya akan lihatkan yang lebih rinciannya, kita mungkin lebih mudah akan faham. Jadi di sini disebutkan senarai aktiviti yang dilarang. Ada pertama ni hiburan dan riadah. Ada panggung wayang, pusat karaoke, taman tema, museum, bosking, pusat refleksiologi, pusat hiburan, kelab malam. Itu yang berkenaan dengan hiburan dan riadah. Yang kedua ini perayaan, perarakan dan perhimpunan. Ini seperti yang di bawah ini kita bisa lihat ada beberapa item. Yang nombor 3, persidangan dan pameran. Ada pameran kerjaya, pameran perkahwinan dan lain-lain, kita bisa baca di bawah. Yang keempat ni bahagian pendidikan. Semua sekolah rendah atau menengah dan juga pengajian tinggi kekal ditutup sehingga dimaklumkan kelak. Sukan semasa sesi persekolahan. Ini bahagian pendidikan ya. Bisa kita baca sampai ke bawah. Yang bawahnya ni 5 sukan, pertandingan sukan, acara berkumpulan di luar, segala aktiviti sukan dalaman. Itu yang nombor 5. Kita bisa baca sampai ke bawah. Termasuk pun nanti bola sepak pun belum diizinkan ya. Nombor 6 ini aktiviti sosial, kenduri kendara, majlis berbuka puasa. Jadi bagi kita yang ingin buat majlis berbuka puasa itu sangat tidak dibolehkan. Jangan pernah buat. Apalagi ingin buat rumah terbuka, majlis sosial. Yang lepas tu pengangkutan kapal persiaran. Jadi tadi kita sudah lihat aktiviti-aktiviti yang dibolehkan, aktiviti-aktiviti yang dilarang. Jadi bagi kita yang khusus tinggal di negeri Selangor, ada aturan yang perlu kita baca lagi untuk lebih rincinya. Jadi kita lihat di sini adalah pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bersyarat diubah suai bagi negeri Selangor ya. Di sini bagi makanan peruncitan, ini restoran, medan selera, gerai makan dan kios dibenarkan 7 pagi sehingga 10 malam. Dan ini hanya take away, delivery dan pandu lalu. Tidak dibenarkan makan minum di premis sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Ini kenderaan saji pun dibenarkan beroperasi mulai 12 Mei. Stesen minyak pun daripada 6 pagi sehingga 12 malam. Pasar raya mini, kedai runcit, kedai serbaneka itu hanya 8 pagi sehingga 10 malam. Jadi teman-teman yang bekerja di restoran atau di rumah makan patuhi ini ya. Selepas itu ada lagi di bahagian pembinaan. Kerja pembinaan yang dinyatakan dalam Akta 520 harus mendapat kebenaran beroperasi. Jadi teman-teman yang bekerja di pembinaan ni, kalau majikannya bagi tahu belum bisa bekerja, ya belum bisa bekerja. Tapi ada juga teman-teman yang sudah ada bekerja di bahagian pembinaan ya. Lepas tu sukan, rekreasi, taman awam rakyat atau aktiviti pendakian ini tidak dibenarkan sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Taman komuniti pun dibenarkan 7 pagi sehingga 7 malam sahaja. Dan ini pengangkutan awam darat, bas Smart Selangor beroperasi secara berperingkat mulai 6 Mei 2020. Jadi itulah teman-teman, saya telah menampilkan kepada kita semua sumber-sumbernya dari mana saya ambil. Jadi harapnya teman-teman jangan gagal faham tentang PKPB ini ya. Bukan bermakna PKPB ini kita bisa keluar sesuka hati. Ingat, ada
cara-cara, ada aktiviti yang boleh kita lakukan. Memang kita selama PKP ni agak susah ya, pergerakan terhad dan pun kita di rumah saja. Ada mungkin yang boring, banyak, semua orang boring. Jadi PKPB ni ada kelonggaran sedikit yang diberikan oleh kerajaan Malaysia. Jadi kelonggaran yang diberikan ini harapnya kita bisa memaklumi dan bisa kita faham. Jangan sampai kita gagal faham. Saya berharap kepada kita semua bisa mematuhi aturan kerajaan Malaysia ini. Bukan saja warga Malaysia saja, tapi semua orang yang ada di Malaysia ini, termasuklah WNI warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi itu saja teman-teman perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.